Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayan Nabila Aryanis binti Muhammad Nasir dan saya bersama ahli kumpulan saya Zahirah dan Saadah akan membincangkan tentang tajuk Al-Aiman, sumpah. Okey. Tajuk kami ialah hukum sumpah dari pandangan mazhab. Okey, pertamanya saya akan ceritakan tentang maksud aiman, iaitu maksud sumpah terdahulu. Okey, maksud aiman adalah kata jamaknya yamin. Dari sudut bahasa, ia bererti kekuatan. Ini tersebut dalam firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'aghadna minhu bil yamin. Maksudnya, pasti kami rentap dia dengan yamin ataupun tangan kanan kekuatan kami, daripada surah Al-Haqqah. Seterusnya, yamin juga digunakan dengan makna tangan kanan lantaran padanya terkandung segala kekuatan. Okey, ia juga digunakan dengan makna sumpah, iaitu apabila disandarkan, dikuatkan dengan perkara yang diagungkan. Dari sudut istilah pula, Al-Aiman bererti mengukuhkan kata yang tidak sabit kebenaran kandungannya dengan menyebutkan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyebutkan salah satu sifatnya dengan lafaz yang tertentu. Okey, itu ialah maksud dan takrif Al-Aiman. Baiklah, kita teruskan lagi kita punya perbincangan ini dengan hukum sumpah dari sudut syarak. Okey, umumnya bersumpah adalah makruh hukumnya. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'uradatan liaymanikum. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng. Iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 224. Okey, maksudnya di sini adalah janganlah kamu banyak bersumpah dengan nama Allah. Sebabnya ada kemungkinan orang yang bersumpah itu tidak mampu ataupun tidak dapat melaksanakan sumpahnya. Dia bersumpah tapi dia tak boleh nak buat. Okey. Berdasarkan perkara ini boleh dinyatakan hukum-hukumnya. Okey, boleh jadi haram, wajib, harus dan juga sunat. Pertama iaitu haram. Haram bersumpah apabila melakukan perbuatan haram ataupun meninggalkan yang wajib ataupun berdusta mengenai sesuatu yang perkara yang tidak wujud. Okey, dia bersumpah atas perkara yang tidak berlaku pun ataupun atas perkara yang tidak wujud pun. Seterusnya wajib. Apabila tiada cara yang lain melainkan dengan bersumpah untuk menyatakan hak orang yang dizalimi ataupun untuk menyatakan perkara yang benar. Okey, contohnya sekiranya seseorang itu dituduh melakukan kesalahan, lalu diminta dia bersumpah. Dia buat salah, lalu hakim minta dia bersumpah. Dia mengetahui kiranya dia enggan bersumpah, nescaya orang yang menuduh akan melakukan sumpah dusta dan dengan itu orang yang tidak bersalah akan dizalimi. Okey, seterusnya harus. Apabila untuk melakukan perkara ketaatan ataupun menjauhi maksiat atau menunjuk ke arah jalan benar ataupun melarang daripada kebatilan. Contohnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, demi Allah, Allah tidak akan jemu sehinggalah kamu yang jemu. Maksudnya Allah tidak akan lalai daripada mengganjari seseorang untuk melakukan amalan, melainkan jika kamu meninggalkan amalan itu disebabkan kamu melampau ataupun berlebih-lebihan memaksa diri melakukannya yang menyebabkan kamu jadi jemu. Okey. Dan akhir sekali ialah sunat. Boleh menjadi sunat apabila sumpah itu sebagai jalan untuk memberikan kesan kepada para pendengar dan ini menjadi sebab mereka menerima nasihat dan peringatan. Di samping itu, dalam tajuk sumpah ini, kita perlu mengetahui tentang syarat-syarat sumpah. Okey, dalam sumpah, syarat-syaratnya mengandungi 3, iaitu yang pertama, pelakunya hendaklah sudah akil baligh. Kalau dia nak bersumpah, dia hendaklah sudah mencapai tahap akil baligh. Ini kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Okey.
Dan selainnya daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, diangkat pena tidak diperkirakan dosa daripada 3 jenis manusia: yang tidur sehinggalah dia bangun, kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi baligh, dan orang-orang gila sehinggalah dia sedar. Bukan siuman. Okey, maksudnya di sini pelaku yang ingin bersumpah perlulah mencapai tahap akil baligh. Seterusnya ialah bukan sumpah yang lara ataupun sia-sia. Contohnya kata-kata ya benar demi Allah, tidak demi Allah dan sebagainya sudah menjadi kebiasaan manusia. Melafazkannya yang tidak disertai dengan niat sumpah, ini telah menjadi kebiasaan dalam pertuturan. Okey, dalil daripada Al-Quran dan hadis bagi perkara ini telah disebutkan sewaktu perbahasan takrif yamin dari sudut istilah. Okey, yang tadi kita bagi tahu tadi. Okey, seterusnya syarat yang ketiga. Sumpahnya disertakan dengan salah satu perkara berikut. Yang pertama, zat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya. Yang ketiga, salah satu daripada sifat Allah. Okey, kalau dia nak bersumpah, mesti ada tiga-tiga komponen ini. Bagi zat Allah Azza wa Jalla, seperti kata-kata aku bersumpah dengan zat Allah Ta'ala, atau aku bersumpah dengan Allah Ta'ala. Okey, itu adalah untuk zat Allah. Zat Allah. Okey, yang kedua, salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya. Okey, seperti kata-kata aku bersumpah dengan Tuhan sekalian alam, ataupun Tuhan yang memiliki hari akhirat, ataupun Tuhan yang maha pemurah. Okey, salah satu nama Allah yang khusus lah baginya. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang mempunyai kuasa-kuasa yang hebat, yang khusus. Dan seterusnya ialah salah satu daripada sifat Allah, seperti kata-kata aku bersumpah dengan kemuliaan Allah, aku bersumpah dengan ilmunya, ataupun aku bersumpah dengan kekuasaannya. Itu sahaja untuk syarat-syarat sumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku tidak mencuri pun barang-barang di tempat itu. Ataupun aku bersumpah dengan nama Tuhan sekalian alam yang aku tidak curang pun dengan dia. Jadi, lakonan tadi tu merupakan sumpah soreh, sumpah yang jelas, yang mana si pelaku sumpah tadi dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT, nama khas bagi Allah SWT. Okey, katakan si pelaku sumpah tadi dia cakap, saya tak berniat pun nak bersumpah, saya cakap tadi tu bukan niat nak bersumpah. Maka kata-kata dia tadi tu tak valid. Sebab apa? Sebab perkataan lafaz-lafaz yang digunakan semasa berlakon tadi tu, dalam lakonan tadi tu, hanya digunakan untuk orang yang hendak bersumpah saja. Jadi kalau dia cakap dia tak berniat nak bersumpah, jadi tak boleh pakai cakap dia tu. Sebab apa? Kalau dia dah gunakan nama khas bagi Allah untuk bersumpah, kalau dia niat lain pun dia still dikira sebagai sumpah. Sebab kita dah nampak jelas kat situ dia merupakan sumpah. Maknanya sumpah dia tadi tetap dikira sebagai sumpah. Weh, kau dapat tak tawaran ke you? Aku dapat. Asal? Kenapa tanya? Tak ada lah. Tak ni lah weh. Sebab aku pun dapat. Tak sangka juga aku. Bila aku pun dapat masuk you. Weh, serius tak? Takkan kau dapat kot? Ya, asal kau tak percaya dengan aku? Aku paling sumpah kot. Sumpah dengan yang beri rezeki dekat aku. Oh, okey. Kalau kau sumpah, okey. Aku tak ada benda nak halang. Tahniah. Okey, jadi lakonan yang ini pula dia merupakan lakonan bagi sumpah kinayah. Dalam kategori yang pertama. Okey, macam mana kita nak tahu tu sumpah kinayah? Macam mana kita nak tahu tu dalam kategori yang pertama? Okey, kalau boleh recall balik kan, tadi dalam video tadi, dalam lakonan tadi dia mengatakan bersumpah dengan yang memberi rezeki. Okey, yang memberi rezeki ni hanya ditujukan khas kepada Allah SWT. Jadi dia merupakan sumpah dalam sumpah kinayah dalam kategori yang pertama. Weh, kau nak tahu tak? Abang Ika dah balik weh. 6 tahun kan dia hilang. Ya ke?
Takkan kot. Aku ingatkan Abang India dah mati. Ya, kalau kau tak sangka, aku lagilah tak sangka. Aku terkejut Ika bagi tahu aku tadi. Aduh, 6 tahun kot weh. Kalau orang lain seumur dah anggap tu mati dah. Ha. Aku berani sumpah dengan yang wujud. Ya, abang dia tu masih hidup. Jadi, bagi lakonan yang ini pula, dia merupakan sumpah kinayah juga. Tapi dalam kategori yang kedua. Kenapa? Sebab tadi si pelaku sumpah tadi, dia bersumpah dengan yang wujud. Yang wujud ni merupakan salah satu daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya itu merupakan sumpah kinayah dalam kategori yang kedua. Hari tu aku dengar korang buat assignment. Lepas tu lecturer cakap yang assignment kau yang paling bagus. Serius lah kau buat sendiri. Setahu aku kau biasa copy paste je. Takkanlah kau boleh buat sendiri kot assignment sebagus tu. Ya, aku buat sendiri. Kenapa? Kau macam tak percaya je dengan aku ni? Adalah. Biasa aku dengar yang kau ni main buat je. Yang biasa pun memang makan assignment kau teruk. Tapi kali ni okey. Yang kau buat sendiri. Takkanlah kot. Ya, aku berani bersumpah dengan ilmu Allah. Yang aku betul-betul buat sendiri assignment tu. Tak ada, aku tak copy paste mana-mana pun. Memang kalau aku ambil dekat mana-mana rujukan pun aku ambil point dan aku hurai sendiri. Aku olah ayat sendiri tu je. Okey, bagi lakonan yang terakhir ni pula, dia merupakan lakonan untuk sumpah kinayah juga. Tapi dalam kategori yang ketiga. Yang mana tadi si pelaku sumpah ni dia bersumpah dengan dengan ilmu Allah SWT. Okey, jadi ilmu Allah SWT merupakan dia bersumpah dengan menggunakan sifat Allah. Jadi dia termasuk dalam kategori sumpah kinayah. Nak tahu tak apa hukum untuk sumpah secara sindiran ni? Macam mana kita nak ambil kira dia kan? Okey, kalau di awal video tadi saya ada cakap lah, kalau sumpah secara jelas ni, kalau dia cakap dia tak niat, sumpah dia tetap dikira sebagai sumpah. Tapi kalau sumpah secara kinayah ni, secara sindiran, okey, katakan bahawa si pelaku sumpah tadi dia lepas dia dah bersumpah tu, lepas tu dia cakap saya tak berniat pun untuk bersumpah. Jadi kata-kata dia tu dia ambil kira. Jadi memang niat sumpah dia tadi tu tak dikira sebagai sumpah. Sebab apa? Sebab dia cakap tu dia tak niat dia nak sumpah. Dia cakap tu dia niat benda dia niat, contoh macam dia bersumpah dengan yang wujud. Dia tak berniat pun yang wujud tu menunjukkan kepada Allah SWT, tapi dia cakap yang wujud tu dia tujukan kepada orang lain. Jadi sumpah dia tadi tu tak dikira sebagai sumpah. Saya akan jelaskan tentang hukum melanggar sumpah. Dalam hukum melanggar sumpah terdapat dua keadaan yang berbeza. Bagi keadaan yang pertama, sebagai contoh Encik Ali. Encik Ali bersumpah untuk mendermakan sejumlah wang daripada hasil gaji dia kepada fakir miskin. Tetapi terdapat beberapa halangan yang menghalang Encik Ali daripada berbuat sedemikian. Dan ia dikira sebagai melanggar sumpah kerana sumpah yang dilafazkan oleh Encik Ali adalah sumpah yang sah, yang cukup syarat. Jadi, hukum pelanggaran sumpah bagi Encik Ali ini, Encik Ali perlu mengkafarahkan sumpahnya itu dengan cara-cara yang tertentu. Cara-cara itu akan diterangkan oleh sahabat saya dalam video selepas ini. Bagi keadaan yang kedua pula, seseorang itu bersumpah untuk sesuatu perkhabaran yang dusta untuk meyakinkan orang lain bagi mempercayai apa yang dikhabarkan itu. Contohnya, Puan Sofia bersumpah, demi Allah bahawasanya kereta itu adalah milik saya. Sedangkan kereta itu bukan milik Puan Sofia. Jadi di sini
Sumpah yang telah dilafazkan oleh Puan Sofia itu merupakan sumpah ghamus. Apa itu ghamus? Ghamus bermaksud menenggelamkan. Menenggelamkan orang yang melafazkan itu ke dalam api neraka sehingga dia bertaubat. Jadi, dapat kita lihat, terdapat beberapa perbezaan antara keadaan pertama dan juga keadaan yang kedua. Mungkin terdapat beberapa halangan kepada Encik Ali untuk berbuat sedemikian, ataupun terdapat perkara yang lebih baik yang Encik Ali dapat lakukan dengan sebahagian gajinya, wang gajinya itu untuk kebaikan orang sekeliling ataupun masyarakat ataupun agama. Jadi, berdasarkan keadaan pertama ini, dapat kita rujuk satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamini fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi." Yang bermaksud, barang siapa yang bersumpah lalu dia mendapati terdapat sesuatu yang lain yang lebih baik daripadanya, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan hendaklah dia mengkafarahkan sumpahnya itu. Jadi, Encik Ali walaupun dia berbuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dilafazkan, tetapi dia juga perlu mengkafarahkan sumpahnya itu. Beza pula bagi keadaan yang kedua, yang mana Puan Sofia ini dilihat lebih mempersendakan ataupun memperlekehkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelakunya ini layak menerima azab yang pedih daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi, untuk siapa-siapa yang melanggar sumpah, ada kafarah dia. Kafarah dia ada 3. Yang pertama, dia untuk siapa-siapa yang melanggar sumpah ni, yang pertama dia kena membebaskan seorang hamba yang beriman, tak kisahlah perempuan ataupun lelaki. Tapi zaman sekarang ni rasa dah tak ada lagi dah kan hamba-hamba sekarang kan. Okey, jadi kita balik kepada kafarah yang kedua. Kafarah yang kedua adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Seorang secupak, kena check lah sekarang ni secupak berapa gram, berapa ratus gram kan. Okey. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga adalah memberi kiswah kepada 10 orang fakir miskin. Okey, kiswah tu apa? Kiswah tu pakaian. Kita tengok pakaian dalam biasa dalam bentuk baju, seluar. Tengoklah pakaian masa kini kan. Tapi kan kalau katakan orang yang melanggar sumpah tu tadi, dia pun merupakan orang yang miskin, orang yang tak berkemampuan nak laksanakan kafarah ni, maka dia wajib untuk puasa 3 hari. Cumanya 3 hari tu tak dinyatakan lah, dia perlu betul-betul lah, tak kisahlah dia pisahkan hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa. Tapi dia wajib untuk puasa 3 hari kalau dia tak mampu untuk laksanakan ketiga-tiga kafarah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan subtopik mengenai beberapa hukum sumpah. Okey, beberapa hukum sumpah ini boleh berlaku dalam beberapa keadaan juga. Okey, antaranya ialah kalau seseorang itu berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku akan melakukan perkara berikut," maka ia adalah sumpah. Tidak kira sama ada lafaz itu diniatkan sebagai sumpah ataupun tidak diniatkan apa-apa. Kerana lafaz tersebut kebiasaannya hanya digunakan untuk bersumpah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim." Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh. Surah An-Nahl ayat 38. Okey. Beberapa hukum sumpah ini boleh terjadi apabila seseorang itu berkata kepada orang lain, "Aku bersumpah kepada kamu dengan nama Allah," ataupun "Aku meminta kepada kamu dengan nama Allah, kamu hendaklah melakukan perkara berikut." Maka ia adalah sumpah sekiranya dia bermaksudkan perkara itu adalah sumpah untuk dirinya. Kerana perkara demikian adalah masyhur kewujudannya dalam hukum syarak.
Disunatkan bagi orang yang ditujukan perkara yang disumpahkan itu melaksanakan perkara tersebut. Okey, lain-lain keadaan ialah barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, apabila dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu seperti jual beli dan seumpamanya. Dan seterusnya, apabila dia bersumpah untuk tidak akan berkahwin dengan seseorang perempuan, barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan dua perkara lalu, dia melakukan salah satu daripadanya, maka dia dianggap melanggar sumpah kerana dia dah bersumpah tapi dia tetap buat. Okey, last sekali ialah sesiapa yang bersumpah untuk melakukan dua perkara. Okey, dalam tajuk ini, sesiapa yang bersumpah untuk melakukan dua perkara ini, demi Allah, aku akan makan kedua-dua roti ini ataupun aku akan bercakap dengan kedua-dua lelaki ini. Okey, ini sebagai contoh lah. Ataupun aku akan bercakap, sumpahnya belum terlaksana, kiranya dia hanya melakukan salah satu daripadanya dua perkara tadi. Okey, dia dah sumpah untuk dua perkara tapi dia hanya buat satu saja. Okey, bahkan untuk memastikan sumpahnya itu dipenuhi dan terlepas daripada pelanggaran, dia mestilah makan kedua-dua roti itu dan juga bercakap dengan kedua-dua lelaki tersebut. Barulah sumpah itu dikira sumpah. Okey. Maka dengan itu, sebagai kesimpulannya, saya mengharapkan bahawa penjelasan ringkas daripada saya dan juga dua orang rakan saya yang lain mengenai konsep sumpah, takrif, hukum, syarat dan juga contoh-contoh sumpah ini dapat memberi kefahaman kepada mereka di luar sana yang menonton video ini. Nasihat saya kepada masyarakat di luar sana agar tidak teruja ataupun terlalu seronok untuk mendesak seseorang itu untuk bersumpah sebagai kaedah menyelesaikan sesuatu pertikaian ataupun masalah. Sumpah yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat-sifatnya tidak boleh dipermainkan dalam bentuk apa sekalipun. Amalan mendesak atau memaksa individu untuk bersumpah di dalam masyarakat kita perlu diberhentikan. Maka dengan itu, kita perlu memahami dengan lebih baik tentang apa yang dimaksudkan dengan sumpah ini. Jadi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.